Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini adalah hari jadi Abang yang keberapa 40-an lebih lah. Jadi seperti yang Abang janjikan dalam beberapa bulan yang lepas, boleh dikatakan dalam beberapa tahun lah, cukup tahun yang lepas, Abang janji Abang nak ceritakan satu cerita yang paling susah Abang nak rakamkan. Sebabnya sewaktu kali pertama Abang rakamkan cerita ni gagal sebanyak 3 kali pada hari yang sama dan Abang diganggu dengan begitu teruk disebabkan oleh rakaman ini. Dan kalau siapa-siapa yang nak tengok apa yang sebenarnya Abang alami sewaktu Abang rakamkan, rasanya Abang ada ceritakan dalam cerita channel The Segment kalau tak silap Abang dengan Hafiz, dan Abang ada ceritakan juga sedikit dekat dalam Zaf channel. Jadi boleh tengok dekat sana, dan gangguan yang Abang alami betul-betul sangat luar biasa. Jadi Abang tak nak buang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Juga semoga Allah memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Dan Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abang punya kowe dah bertukar jadi merah. Sebenarnya sebelum Abang nak bercerita hari ini, Abang sempat baca Yasin. Satu tujuannya adalah minta keberkatan sebab sempena hari jadi. Kan dah tua-tua ni, mintalah keberkatan sikit. Tak adalah pergi ke apa tu berjoget-joget. Tak adalah, itu dah tua kan. Jadi dan pada masa yang sama, bacaan Yasin ni adalah untuk semoga Allah melindungilah. Abang nak ceritakan satu pengalaman yang cukup epik Abang dapat. Dan Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Abang dapatkan cerita ini pada bulan 7 2022 melalui panggilan telefon dengan seorang kakak yang bernama Kak Ina. Dan Kak Ina adalah senior Abang masa dekat sekolah. Waktu kita berborak-borak, barulah kita tahu sebenarnya kita ada kaitan bersekolah pada sekolah yang sama. Abang tingkatan 1, Kak Ina pula tingkatan 5. Macam itulah jarak umur kita orang. Terima kasih pada Kak Ina berkongsi cerita pengalaman dia. Ceritanya bermula bila satu hari Kak Ina dengan keluarganya, dia ada 2 orang anak, lelaki dengan perempuan kalau tak silap Abang, dan ada seorang suami, berpindah dekat satu kondominium dekat satu negeri. Dan dekat situ kebanyakan orang yang duduk dekat situ adalah orang yang pertengahan umur, dan mereka semua mempunyai ekonomi yang boleh tahan lah juga. Kak Ina ni, suami dia adalah bekerja sebagai seorang engineer di bidang petroleum. Jadi dengan kata lain, sangatlah berkecukupan. Semuanya serba-serbi bagus saja. Kak Ina tidak bekerja dan dia adalah seorang suri rumah. Pada awal-awal dia berpindah dekat kondominium tu, ramailah dia kenal dengan jiran-jiran tetangga, terutama daripada bangsa Cina, India, daripada orang Borneo. Orang Melayu pun ada juga yang tinggal dekat situ, dan mereka semua sangat rapat, ada komuniti yang saling menolong satu sama lain. Pada satu hari, sedang mereka semua berborak-borak dekat tepi kolam renang, menemani anak masing-masing berenang dekat dalam kolam renang tu. Tiba-tiba daripada jauh datang seorang perempuan dengan berjubah hitam dan bertudung hitam. Badannya agak berisi, tapi dia agak tinggi. Jadi tak nampak sangat badan dia tu agak berisi. Dia memegang satu mangkuk tingkat yang moden punya, yang bukan yang kita punya zinc dulu kan. Ini yang moden punya mangkuk tingkat. Dengan sangat bergaya, dengan bajunya yang mengelip, tapi warna hitam lah, dengan kasut bertumit tinggi, berjalan ke arah ibu-ibu yang sedang berborak-borak sementara tunggu anak main kolam. Pada waktu tu Kak Ina tengok daripada jauh, siapa perempuan ni, lain macam aura dia, seolah-olah dia adalah orang besar, orang yang ada pangkat. Jadi jiran-jiran pun terangkan, itu nama sebenarnya adalah Puan Sri. Adalah nama sebenarnya Puan Sri.
Dan dia kami panggil dengan panggilan Mama. Dia sangat baik, kata jiran-jiran dia kata. Apa-apa pun kalau nak minta tolong je dengan Mama. Mama akan bagi pertolongan, apa pun pertolongan. Tapi yang bagusnya Mama ni suka bawa makanan, terutama bawa kuih. Dan mesti dalam mangkuk tingkat tu Mama ada bawa kuih. Nanti kita bolehlah makan sama-sama kuih yang dibawa oleh Mama. Pada waktu tu Kak Ina tak terfikir ada benda buruk di sebaliknya. Jadi bila perempuan tu sampai dekat kelompok ibu-ibu tu, disalamlah semua dengan ibu-ibu tu dan perempuan tu menegurlah, orang baru ke? Jadi Kak Ina pun, ya saya orang baru. Tapi tanpa ada syak wasangka, Kak Ina terus jawab Mama dengan panggilan Mama. Jadi waktu tu si perempuan tu tergelak lah, sinis dah dia gelak. Terima kasih panggil saya Mama, dia kata. Memang semua orang dekat sini panggil saya Mama, dia kata. Jadi Kak Ina pun tak naklah lepaskan peluang, bermesralah dengan orang yang dipanggil Mama tadi. Dalam bermesra-mesra tu sempat pula Kak Ina tanya sebenarnya berapakah umur Mama dan mana suami Mama. Yalah, kita sebagai orang Nusantara kan bertanya-tanya lah kan. Jadi Mama beritahu suami dia dah meninggal dan dia ni adalah Puan Sri sebab suami dia dulu Tan Sri. Dulu dia tak duduk dekat sini, dia duduk dekat kawasan lain, kawasan-kawasan elit dekat Kuala Lumpur. Tapi selepas suami dia meninggal dunia, dia rasa macam tak selesa duduk dekat kawasan sana sebab kelilingnya, rumahnya agak jauh daripada satu sama lain dan dia memilih untuk duduk dekat kondo supaya dapat bergaul dengan orang-orang muda, anak-anak Mama semua. Jadi Mama suka sangat. Dia kata, itu alasan dia. Jadi bila dengar macam tu, si Kak Ina ni bila dengar perwatakannya seperti ibu-ibu kan, bila dia datang macam tu dengan bawa kuih pula tu, jadi memang lunturlah hati Kak Ina. Baiknya ibu ni, jadi makanlah dia kuih yang diberi oleh Mama tadi. Tapi dari hari ke sehari, tiap-tiap hari Kak Ina akan berjumpa terserempak dengan Mama. Sama ada dekat lift ataupun dekat kolam renang, dekat tengah-tengah kawasan kondominium. Yang penting, Mama pasti akan bawa mangkuk tingkat yang berisi kuih-kuih. Dia kata ini adalah kuih dia buat sendiri, bukan orang lain yang buat. Jadi nak jadi satu cerita lah, bila dah terlalu baik dengan Mama, Mama selalu datang rumah dan setiap kali Mama datang rumah, Mama akan bawa kuih. Suami Ina, Kak Ina kadang-kadang ada kat rumah, kadang-kadang tak ada sebab dia bertugas dekat luar kawasan. Tapi anak-anak sentiasa menikmati hidangan kuih-kuih yang dibawa oleh Mama. Pernah sekali Mama tinggalkan satu bekas kuih. Dia kata bagilah pada suami. Dia kata kuih ni Mama buat pakai air tangan Mama sendiri. Tapi selepas Kak Ina bagi pada suami dia tak tahulah, mungkin petunjuk Allah Ta'ala tu cakap, saya tak nak makan kuih macam ni. Rasa macam pelik je tengok ni. Mana ada orang datang bawa kuih, tiap-tiap kali pun dia buat kuih, tak rasa pelik. Tapi Kak Ina cepat-cepat tegangkan. Tak bang, dia kata ini Mama baik sangat. Mama ni memang tak macam orang lain. Walaupun kita bukan ada pertalian darah, tapi memang hubungan kita sangat rapat. Jadi nak jadi cerita, sebabkan terlalu rapat dengan Mama, Mama pun selalu datang rumah. Satu hari tu, Mama datang ke rumah, bawa kuih macam biasa. Jadi selepas habis borak tu, Mama tu nampak macam agak keletihan sikit. Jadi Mama pun terus balik. Dia tak sampai nak berlama-lama lah dekat rumah Kak Ina, dia terus balik. Dalam nak terus balik tu, tiba-tiba entahlah tergerak, Allah nak tergerakkan hati Kak Ina. Dia suruh salah seorang anak perempuan dia ikut Mama. Dia panggil nenek lah. Dia pergi ikut nenek tu. Takut nenek tu jatuh dekat lift ke, jatuh kat tangga ke. Awak pergi ikut, perhatikan nenek tu. Jadi si anak ni tadi ikut nenek tu, menaik lift pergi ke rumah nenek tu. Nenek tu tinggal dekat penthouse tau, yang paling atas sekali tu, yang memang mewah sangat. Jadi dia ikutlah nenek tu sampai ke atas, sampai dekat, tapi nenek tu tak perasan tau yang dia ikut. Sampai dekat atas, nenek tu masuk dalam rumah. Bila nenek tu masuk rumah, si anak ni tadi, dia seronok sangat dengan nenek yang dianggap seperti nenek sendiri. Teruslah terjah masuk dekat dalam rumah. Dan si anak ni nampak satu benda yang memang menakutkan. Keseluruhan rumah tu dicat dan menggunakan perabot warna hitam.
Semua tingkap-tingkap di kawasan rumah penthouse tu dicat supaya tidak ada satu cahaya pun yang boleh memasuki kawasan dalam rumah. Dan pada waktu tu, si anak ni tadi nampak si nenek bukanlah perempuan yang tegap, bukanlah perempuan yang elegan, cantik dan bertudung berjubah. Si nenek tu adalah seperti perempuan bongkok 3 yang memapah-mapah jalan dalam rumah. Dan seolah-olah dia dah tak begitu kuat. Waktu tu si anak ni tadi ketakutan sampai dia tak boleh nak keluar daripada rumah. Dia tercegat dekat depan pintu dan kehadirannya akhirnya disedari oleh nenek atau mama tadi. Dan pada waktu tu mama berlari ke arah budak ni tadi, ke arah cucu angkat dia. Ditolaknya budak ni keluar daripada rumah, dihalaunya budak ni, balik kau sekarang, jangan kau datang lagi. Kalau kau datang lagi, kau berani kau datang lagi, keluarga kau aku hancurkan. Dengan budak berumur 10 tahun diugut seperti itu, bila si anak ni tadi balik pergi jumpa mak dia dengan muka pucat lesi, yang si emak dia tadi, Kak Ina pun tanya dengan anak-anak dia apa yang berlaku. Ambil masa juga si anak ni nak menceritakan, sebabnya si anak ni trauma melihat sesuatu yang lain seperti yang dijangkakan. Dan akhirnya si anak ni pun bercerita lah dengan mak dia, iaitu Kak Ina, apa yang dia nampak. Tapi berat hati Kak Ina nak mempercayainya kerana dia jumpa mama tiap-tiap hari. Mana mungkin mama yang tegap badannya, cantik bentuk badannya, boleh jadi nenek-nenek si bongkok 3 di dalam rumahnya. Mungkinlah dia anggap anak dia ni berhalusinasi. Nak jadi cerita lah, sebelum abang lanjut kepada cerita, Kak Ina ni adalah seorang suri rumah. Suami dia bekerja seorang engineer ni di pelantar minyak. Jadi Kak Ina diberi kepercayaan untuk menyimpan duit yang dibekalkan oleh suami dia. Dan duit simpanan tu mencapai ratusan ribu ringgit lah. Dengan kata lain, ratusan ribu ringgit, dan cukup banyak lah duitnya menjadi simpanan peribadi Kak Ina dan suami. Tapi kad tu dipegang oleh Kak Ina. Okey, bercerita sampai itu. Jadi pada satu hari tu, bila anak dia pun dah baik, dia pun tak rasa apalah. Dia fikir mungkin anak dia ni yang terlalu berhalusinasi, berangan banyak sangat. Jadi pada satu hari tu, dapatlah berita baik. Kak Ina dengan suami dia dapat berita baik. Rumah yang mereka jangka-jangkakan dapat beli, akhirnya loannya telah diluluskan oleh pihak bank. Dengan kata lain, Kak Ina akan berpindah daripada rumah tu. Dengan perasaan yang gembira, Kak Ina dengan suami dia bergegas pergi rumah mama. Tujuannya adalah nak beritahu dengan mama yang kami nak pindah mama, supaya nanti mama boleh datang ikut kami, melawat kami, macam tu. Jadi dia pun pergilah ke rumah mama tadi. Ketuk-ketuk pintu, tak ada orang menyaut. Ketuk-ketuk pintu, tak ada orang menyaut. Jadi dia cubalah buka tombol pintu. Sekali tombol pintu tidak berkunci, tak tahu mama pergi mana. Jadi sekali dia buka, Kak Ina dengan suami dia terus tergamam. Sebabnya apa yang dia nampak adalah sama seperti si anak nampak. Rumah tu bukan setakat seluruhnya menggunakan perabot hitam dan bercat hitam, tapi sampah dalam rumah tu bersepah-sepah dengan ulat yang merata-rata di sekitar rumah. Terus Kak Ina teringat kuih-kuih yang dia makan selama ni, macam mana dia buat. Memang dia kata cukup menggelikan. Baunya seperti seolah-olah sampah yang tak pernah dibuang. Pada waktu tu Kak Ina dah rasa takut. Dia dengan suami dia pun beredar pergi ke rumah mereka dan duduk terdiam, tak tahu nak cakap apa. Dan bila besok paginya, bila Kak Ina tersempat dengan mama dekat kawasan lobi di kondominium tu, Kak Ina beritahu yang dia akan berpindah. Tapi Kak Ina tak beritahu lokasinya. Dia beritahu, mama tanya juga kat mana Ina pindah ni, nanti bolehlah mama datang. Kak Ina tak jadi nak beritahu sebab dia dah nampak apa yang anak dia cakap itu betul-betul memang ada, memang betul-betul anak dia alami. Jadi dia kata, adalah saya pindah, nanti kalau saya pindah nanti saya akan beritahu dekat mama kat mana. Saya lupalah mama alamatnya. Mama ni paksa mana tempatnya si Kak Ina pindah, tetap juga Kak Ina tak beritahu. Okey.
Jadi pada malam tu, selepas beritahu dengan mama tu, esoknya mereka dah mula start berkemas. Jadi sebabnya kena pindah dalam masa terdekat, si suami nak pergi ke pelantar minyak dan dia akan ada kat pelantar minyak lebih kurang 2 bulan. Jadi tak nak sebelum si suami pergi ke pelantar minyak, dia perlu berpindah daripada situ. Tetap juga tak beritahu si mama tadi. Jadi selepas berkemas, barang-barang semua dah diletakkan dalam kotak, tiba-tiba mereka ternampak seekor kucing putih ada di tengah-tengah rumah. Rumah Kak Ina sebenarnya adalah di tingkat 10 lebih kurang di tingkat 10 lah. Dan memang kucing tak dibenarkan untuk dibela ke kawasan itu. Tapi mana datangnya kucing tiba-tiba ada dekat tengah rumah. Sedangkan seluruh pintu dengan tingkap dah memang tertutup. Jadi Kak Ina dengan suaminya berpandangan satu sama lain nak pastikan, fikir semula ada tak kawasan lubang yang terbuka, tapi tak ada. Dan si suami dia pun halaulah kucing tu keluar daripada rumah, dan kucing tu pun keluarlah ikut pintu. Selepas tu mereka semua tidur. Sedang-sedang mereka tidur, mereka terdengar, ni abang tak suka sangat babak ni. Mereka terdengar bunyi siolan di tingkap. Pada waktu tu Kak Ina ingatkan mungkin budak nakal. Tapi bila suami dia beritahu, kita ni berada dekat tingkat 10, mana ada budak nakal yang duduk menebing dekat tepi tingkap bilik kita. Itu sangat mustahil. Itu menempah maut namanya. Jadi bunyi siolan tu tetap juga kuat berkumandang dekat tingkat bilik mereka. Bila dah terlalu lama sangat bunyi siolan tu, si suami ni teringinlah juga nak selak, nak tengok apa sebenarnya. Sebab biasalah suami memang tak berapa nak takut, berani. Tapi langkah suami terhenti. Sebab di sebalik langsir di tingkap bilik rumah mereka, dengan bantuan daripada cahaya bulan yang cukup terang pada waktu tu, mereka nampak di luar tingkap bilik mereka yang bersiul adalah gula-gula. Pada waktu tu mereka semua tak berani untuk buka tingkap dan sambung tidur. Biarkan si gula-gula bersiulan, jangan kita ganggu. Jadi selepas besok paginya tak ada apa-apa berlaku dan lusa nak pindah. Jadi besok adalah hari untuk kemas kali yang terakhir. Mama datang kali ni. Mama bawa kuih lagi. Tapi pada waktu ni, Kak Ina dah tak nak makan kuih yang diberi oleh Mama. Dia cakap, kuih tu Mama tinggalkan dekat atas meja, nanti saya makan. Saya nak kemas rumah, Mama baliklah dulu. Tapi dia tak halau lah, dia tolak elok-elok lah. Dan dia pun kemaslah barang. Esoknya nak pindah ni. Tiba-tiba petang tu suami dia dapat panggilan yang perlu naik ke pelantar minyak pada hari yang sama sebab pihak pengurusan mengalami situasi yang tak boleh nak diselesaikan. Perlu kepakaran si suami untuk menyelesaikannya. Jadi menjadi satu beban pada Kak Ina kena pindah pada waktu tu tanpa ada suami. Dan sepanjang siang sepanjang malam terakhir mereka di rumah tu, satu keluarga diganggu dengan bunyi siolan dan bunyi kucing yang berkeliaran dalam rumah. Mereka buat hirau tak hirau. Kak Ina dengan anak-anak dia tidur dekat ruang tamu untuk mengelakkan daripada benda-benda buruk berlaku. Satu rumah diterangkan. Hanya satu malam kata Kak Ina, lepas ni mereka semua akan berpindah dan akan putus hubungannya dengan Mama. Tanpa ada suami, tanpa Mama, tahu kat mana lokasi mereka berpindah. Akhirnya, Kak Ina pun berpindahlah dekat satu kawasan. Kawasan tu boleh tahanlah. Kawasan yang ada guard. Dengan kata lain, rumah mereka adalah rumah banglo 2 tingkat. Memang terkenal kawasan ni. Artis-artis pun ada duduk dekat sini. Mengikut cerita Kak Ina lah. Lepas tu, abang bagi clue lah. Rumah baru Kak Ina ni ada seorang artis yang kematian isteri. Dan dah berkahwin baru, duduk dekat kawasan tu. Bagi sikit je, nanti jangan nak siapa-siapa yang nak tanya-tanya, nak cari-cari, boleh dekat situ. Tapi abang tak beritahu nama tempat. Okey, Kak Ina pun pindah lah. Selepas pindah tu, waktu tu dengan suami tak ada, dia terpaksa pindah sendiri. Mujulah ada duit yang disediakan oleh suami, duit untuk pindah. Pada malam pertama Kak Ina pindah dan tidur dekat rumah tu, Kak Ina perasan ada belalang
3 ekor ada dalam rumah mereka. Bila diamati betul-betul, itu bukan belalang. Sebab Kak Ina pernah nampak sebelum ni, bentuk belalang yang ada dekat rumah mereka pada malam tu. Itu adalah pelesit. Ada seseorang yang hantarkan untuk menjadi CCTV. Kat mana Kak Ina berpindah. Dan Kak Ina yakin yang hantar tu tidak lain dan tidak bukan adalah Mama. Sebab Mama memang tak tahu kat mana Kak Ina berpindah. Jadi Kak Ina pun ambillah belalang tu, diputuskan kepalanya. Dalam belalang tu punya badan ada beberapa benang hitam. Yang memang itu adalah bukan makhluk alam kita, makhluk alam sebelah yang terhasil melalui sihir. Jadi Kak Ina pun berdoalah pada malam tu, tolonglah ya Allah ya Tuhanku, janganlah Mama tahu kat mana lokasi rumah ni. Besok pagi, tak ada orang tahu pun, yang orang lain, jiran-jiran lain, kawan-kawan lama belum tahu kat mana Kak Ina pindah. Tiba-tiba bunyi loceng rumah ditekan. Sekali Kak Ina tengok dekat pagar, Mama datang. Pada waktu tu satu badan Kak Ina menggigil. Dia tak tahu macam mana nak memberi reaksi. Dan yang lebih menakutkan lagi, Mama membawa mangkuk tingkatnya. Dan nak tak nak, Kak Ina terpaksa bawa masuk. Mama, persilakan. Dan bila Mama masuk tu, Mama kata, Allah, akhirnya jumpa juga rumah Ina. Jadi Kak Ina pun tanyalah, macam mana Mama tahu? Itulah Mama tahu sebab jiran-jiran bagi tahu. Dia pun ngangguk je lah, sebab dia tak beritahu siapa pun dia pindah kat mana. Hanya dia dengan suami dia dan ahli keluarga je. Tapi bila tanya dengan Mama, Mama kata dia berpindah, jiran-jiran bagi tahu. Oh ya, seram pula tengok korang ini. Jadi dipersilakan masuk. Dibukalah mangkuk tingkat. Kali ni bukan setakat dibawa kuih muih, ada lauk pauk sekali. Tapi Kak Ina dah bulat hatinya, tak nak terima apa-apa pun makanan. Trik tu tak berjaya. Bila Mama sendiri yang kupiskan donat pada waktu tu dan suapkan pada mulut Kak Ina. Kak Ina memang tak boleh menolak sebab dia rasa macam ada sesuatu kuasa yang memaksa dia untuk membuka mulut dan mengunyah makanan yang diberikan oleh Mama. Macam inilah anak Mama. Makan kuih yang Mama bagi supaya hubungan kita rapat. Ya Allah, takut mendengar. Jadi selepas habis makan tu, diorang pun berborak-borak lah. Jadi Mama pun tanyalah, berapa rumah depan tu masih kosong lagi ke? Waktu tu Kak Ina pun tak tahulah kenapa dia boleh jawab, Mama kosong. Mama ingat Mama nak pindah lah dekat sini, duduk dekat depan rumah Ina, dia kata. Jadi Kak Ina pun dah jadi gelabah lah, tak tahu nak buat macam mana. Jadi Kak Ina pun bagi alasan, suami dia tak kasih dia bergaul dengan orang-orang yang tinggal dekat tempat lama. Mama boleh jawab macam ni, apa benda punya suami macam tu tak kasih Ina bergaul dengan Mama? Ceraikan aja suami kalau macam tu. Minta cerai. Alah, tak ada apalah. Suami macam tu 100 boleh cari. Patutnya perhubungan Ina dengan Mama memang tak boleh nak diputuskan. Itu adalah berdosa. Yang boleh putuskan dengan suami tu, itu boleh diputuskan. Ceraikan aja. Kalau dia banyak cakap, ceraikan aja, dia kata. Jadi bila dengar macam tu, entahlah Kak Ina kata dia pun rasa macam betul, memang pun kena ceraikan suami dia. Jadi bila suami dia balik, dia melalak-lalak, minta cerai. Bila dia keadaan macam tu, suami dia dah, kenapa ni pula awak macam ni? Pada waktu tu juga suami dia ada juga punca bergaduhnya macam ni lah. Bila suami dia balik, suami dia tanya, sihat ke awak ni? Macam ni, saya nak tanya berapakah jumlah simpanan kita semuanya? Belum sempat suami dia tanya soalan tu habis, Kak Ina terus menangis. Memang betul kata Mama. Suami tak guna macam ni. Saya nak cerai. Yang suami dia bela. Ada kenapa pula? Saya tanya simpanan je. Apalah nak cerai pula? Dia kata, waktu tu Kak Ina menjoget-joget. Dia nak cerai juga dengan suami dia. Entahlah, dia kata pemikiran dia pada waktu tu, dia rasa tak guna ada suami macam ni. Nak memutuskan hubungan dia dengan Mama. Padahal pada waktu tu, suami dia hanya tanya, berapa duit dalam simpanan. Dan bila suami dia tenang, biasalah suami memang akan tahu kan macam mana nak tenangkan isteri. Bila dah bertenang, dia bagilah air, dia bacakan selawat Nabi, tu dia bagilah air kepada Kak Ina dan Kak Ina minum. Bila Kak Ina minum, suami dia tanya,
Mana? Buat macam mana simpanan kita sikit, sebabnya kita nak kena guna duit untuk renovate rumah, belum beli perabot lagi. Waktu tu Kak Ina terus terjelepuk, baru dia ingat sebenarnya apa yang berlaku selama dia bersama mama. Baru dia boleh refresh balik. Rupanya selama dia bersama dengan mama, mama selalu datang rumah dia bagi kuih. Dan pada masa yang sama, mama akan minta upah. Mula-mula 1,000, lepas tu 10,000, lepas tu 100,000, lepas tu 200,000, sampai ke ratusan ribu, dah berjuta lah juga. Duit semua simpanan yang suami dia bagi pada Kak Ina hadiahkan kepada mama. Dan barulah Kak Ina teringat, bila setiap kali makan kuih, setiap kali mama tepuk bahu dia, dan dia akan tunaikan segala permintaan mama. Pada waktu tu Kak Ina rasa betul-betul stres. Dia ni dah kena pukau mungkinnya. Jadi selepas tu suami dia tak boleh cakap apa dah. Dia memang tenganga lah jadi suami. Penat dia mengompol, nak marah bini sendiri. Dia kata, Kak Ina menangis-nangis minta maaf. Jadi besoknya Kak Ina pergi jumpa dengan jiran-jiran lama. Rupanya apa yang terjadi pada Kak Ina terjadi pada semua orang. Semua orang yang ada dekat kawasan kondominium tu, baik India, Cina, Melayu, Borneo, semuanya dah hadiahkan wang tunai mereka pada mama. Setiap kali mama minta, dia orang tak boleh tolak. Tapi waktu tu Kak Ina ada tanya dengan seorang kakak India, kalau tak silap abang. Kak Ina beritahu dengan kakak tu, akak tahu tak akak dah bagi duit pada mama? Akak punya simpanan macam mana? Akak tak kisah, dik, dia kata. Simpanan akak habis pun akak tak kisah, yang penting mama sihat. Wih, gila je. Ini bukan calang-calang pukau ni, pukau lain macam ni. Rupanya lepas diselidik lebih dalam, bukan di kawasan kondominium, semua orang, termasuk Tan Sri, Datuk Sri, apa benda pangkat-pangkat orang besar lah, yang orang besar Malaysia ni, list pun ada. Abang tengok, baca kakak tu cerita, semua orang, bukan 100,000, jutaan pun mama pernah ambil. Dan orang-orang ni tak akan minta balik dengan mama. Dia punya alasan, mama memerlukan, mama kesian. Dah bila jadi macam ni, si suami kata memang tak boleh nak dibawa berbincang, kita kena ubat. Kita kena pergi cari ustaz, ubat. Benda ni tak boleh bawa main dan perlu diubat dengan segera. Jadi cari, jumpalah dengan seorang ustaz. Ustaz ni pula berasal daripada Indonesia dan dia memang sangat alim lah. Dia bukan yang terpesong-terpesong, dia memang tu terus lillahi ta'ala punya terus. Jadi berceritalah dia dengan ustaz tu. Ustaz tu cakap mungkin dah terkena sihir. Tak apalah, dia kata, kita pagar rumah. Dia kata lepas pagar rumah, kita amalkan, buat amalan. Kalau tak silap abang baca Yasin 41 kali ataupun 41 mubin. Lebih kurang macam tu lah, kalau siapa-siapa yang tahu betulkan nanti. Jadi ustaz tu pun berubat. Kak Ina dengan suami dia pun sama-sama lah berubat untuk buang benda ni. Dan apa yang dibuat oleh Kak Ina ni, iaitu pergi berubat ni, banyak kali, bukan sekali. Kalau waktu sekali tu dia kata dia macam nak muntah tapi tak boleh nak keluar. Tapi bila dah 3-4 kali baru boleh keluar. Muntah hitam, dia kata. Pelik sangat. Dan bila muntah tu macam melumpur, dia kata. Dengan bau busuknya, dia pun tak tahu macam mana dia boleh muntah macam tu. Ustaz tu cakap itu mungkin sebab makanan yang dia makan. Tapi esoknya, selang 2-3 hari, mama datang rumah. Mama tanya straight to the point. Dengan siapa Ina berubat? Mama nak pergi jumpalah dengan orang tu yang pandai berubat tu. Mama pun nak berubat juga. Mama rasa badan mama sakit-sakit pula, dia kata. Yang Kak Ina ni pula fikirkan, bagus juga, mama dah bertaubat agaknya, dia bawa lah pergi jumpa ustaz tu. Bila dah bawa pergi jumpa ustaz tu pun rupanya waktu ustaz tu berhadapan dengan mama, diorang tengah berhadapan satu sama lain dengan ilmu masing-masing. Walaupun ustaz tu diam pandang mama, mama pun pandang ustaz tu. Sebenarnya mereka tengah berlawan. Satu baca ayatul Quran, ayat Quran, saya satu lagi baca mentera. Dan setiap kali
Mama dah selepas buat kali pertama dia ikut Kak Ina lah pergi dengan ustaz tu. Rupanya selepas tu boleh dikatakan tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu dia mesti pergi jumpa ustaz tu, dan kalau tak dapat masuk rumah, dia duduk dekat depan pagar, dia baca mentera dekat depan pagar. Ustaz pula lawan daripada dalam rumah. Seram gila. Jadi dah macam tu, akhir daripada tu ustaz kata nak tak nak Kak Ina perlu buat amalan. Okey. Nak jadi cerita, satu hari tu Kak Ina buat kenduri doa selamat, minta Allah berikan keselamatan pada mereka sekeluarga. Dan mama yang tak dijemput pun datang. Dia kata ada makan-makan ni, ada parti ni. So, parti tak jemput mama. Dia pun macam, alah datang pula mama ni. Tak apalah duduk. Selepas duduk tu, bila orang baca Yasin, mama dah gelabah. Keadaan dia macam nak menangis, rasa macam nak terbakar, nampak macam berpeluh-peluh ke kanan ke kiri, tangan ke kiri. Lepas tu dia pun pergilah pada Kak Ina, dia tarik tangan Kak Ina, dia boleh tanya macam ni, apa benda orang kat depan tu baca? Kenapa dia panas sangat aku baca ni? Dia orang baca, kenapa aku jadi panas ni? Ini dia orang mesti baca amalan tak apa-apa ni. Lepas tu Kak Ina cakap, dia orang tengah baca Yasin mama, dan dia orang tengah baca selawat-selawat. Kenapa mama jadi macam ni? Aku tak suka macam ni, dia kata. Aku rasa panas tak selesa kat rumah ni, aku nak balik, dia kata. Jadi mama pun terus keluar. Waktu orang tengah baca Yasin tu, tengah-tengah tiba dia tong-teng keluar ke ruang tamu. Dia pun duduk, masuk dalam kereta, dia balik. Kak Ina pun macam, tak apalah, baguslah juga dia balik. Rasa macam susah jugalah kalau dia ada kat sini kan. Jadi selepas dia balik tu, tak lama lepas tu berlakulah lockdown ataupun COVID. Disebabkan pada waktu tu semua orang COVID dan semua orang tak boleh keluar, merentas daerah pun tak boleh. Itu adalah satu rahmat yang besar sebenarnya buat Kak Ina, sebab mama takkan dapat datang jumpa dia, dia takkan datang jumpa mama. Tapi pada satu hari dia dapat panggilan telefon daripada mama. Dalam ujung telefon tu mama tu beritahu dia sakit. Tolonglah tengokkan dia tak boleh jalan, kata. Jadi si Kak Ina ni dengan suami dia pun pergi gegas-gegas lah. Pergi ke rumah lama dia orang, ke kondominium tu. Pergilah naik ke rumah mama. Sama macam seperti yang mereka datang pada awal dulu. Rumah mama sentiasa gelap dengan perabot-perabot yang gelap. Pintunya tak terkunci. Jadi Kak Ina pun masuk dengan suami dan pergi ke bilik. Dengan tak berani nak buka selipar, nak buka kasut. Sebabnya keseluruhan lantai yang ada dekat rumah tu dipenuhi dengan ulat-ulat sampah. Dan bila dia masuk dekat dalam bilik, bau jangan cakap lah, kata Kak Ina, memang teruk. Bila dia masuk dalam bilik, dia tengok mama tengah terbaring. Rupanya mama dah kena stroke. Dengan najis-najis yang banyak. Jadi sebelum mengemas, Kak Ina sempat bagi mesej kepada anak-anak dia. Lupa nak beritahu mama ada banyak anak. Beritahu pada anak-anak dia keadaan mama, tapi anak-anak dia seolah-olah macam, yelah, okeylah, nanti kalau boleh merentas saya melawat lah. Macam buat tak hirau je dengan mak dia. Jadi Kak Ina pun sedihlah juga. Walaupun mama dah tipu dia, mama dah buat macam-macam dekat dia, dia fikir ini orang tua, dia kena tolong. Mama waktu tu umur 60 lebih dia, 60 lebih. Puan Sri. Jadi Kak Ina dengan suami dia pun kemas-kemaskanlah mama, bawa mama pergi hospital. Bila sampai dekat hospital, lepas didiagnos, rupanya mama ada COVID. Lepas tu pada masa yang sama, mama ada kencing manis, darah tinggi. Keadaan mama memang teruk. Memang tak boleh nak cakap apa-apalah. Dengan kata lain, ujung ceritanya adalah tunggu masa. Waktu ni Kak Ina cakap dia tak boleh nak berlengah. Dia perlu beritahu anak-anak dia, anak-anak mama, dan anak-anak mama pun turun tengok mak dia. Jadi bila dah tengok macam tu, Kak Ina pun undurlah diri sebab anak-anak yang ambil alih. Bila anak-anak dah ambil alih, Kak Ina pun balik rumah. Tak tahulah kenapa. Dia rasa sejak daripada dia tengok mama setiap kali, waktu dia datang, dia tengok tu, bila sampai ke hospital, mata mama mengelingas. Pandang kiri, pandang kanan, atas bawah, nampak macam sesuatu yang menakutkan. Waktu tu kita semua tak boleh rentas daerah, kata PKP kan. Jadi banyak masa Kak Ina memang ada dekat rumah dengan suami dia. Dan pada satu petang, waktu asar hari Rabu kalau tak silap abang,
Tiba-tiba dapat panggilan telefon daripada anak mama yang mengatakan mama dah meninggal dunia. Jadi pada waktu tu Kak Ina baru lepas sembahyang asar. Dia pun sedih lah. Dia kata dia sedih. Dia nak baca lah Yasin. Jadi sebelum panggilan telefon tu tamat, dia beritahu dekat anak mama, nanti hantarkanlah gambar arwah mama. Akak rindu. Dia kata. Memanglah kita pun walaupun jahat macam mana, kalau dah kata kita, ialah kita kan tak sampai hati lah sebenarnya nak tinggalkan macam tu je. Jadi akak ni pun teruslah baca Yasin, depan sampai Yasin. Nampaklah nak dekat tepi sejadah dia letak handset. Handset tu pun masuklah macam ada mesej bergambar. Lepas habis baca Yasin, Kak Ina pun ambil lah handset tu, dia buka lah. Memang dia tahu dia akan nampak gambar mama, tapi waktu dia buka handset WhatsApp tu, dia tengok gambar arwah mama, dia punya handset tercempak sepanjang 10 meter ke depan. Waktu tu dia terkejut seamat sangat sebab dia tak pernah tengok jenazah yang setakut itu. Dia kata matanya besar, matanya seperti nak terkeluar, mulutnya terkoyak sampai ke telinga dan giginya berterabur dengan mukanya seolah-olah macam ada orang sergah dan dia tengah terkejut. Itulah mukanya. Dengan muka keseluruhannya berwarna gelap. Waktu tu dia memang tak sangka itu mama. Lepas dah tercampak handset tu, dia pun merangkak tengok semula. Dia pun, ya Allah, dia kata terbayang, tengok ke kanan, tengok ke kiri, dia terbayang muka mama ni. Dan dia kata dia tak tahu nak buat macam mana. Dia telefon ustaz. Dia tak boleh tak telefon suami dia. Waktu tu suami dia tak ada sebenarnya. Dia tak boleh nak telefon suami dia. Suami dia kat Pelantan Minyak. Dia telefon ustaz. Ustaz, saya susah hati ustaz. Mama dah meninggal. Ustaz kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi apa yang akak susah hati? Inilah ustaz, saya yang susah hati sebab bila saya tengok jenazah mama ni, saya takut tengok jenazah dia. Ustaz tu biasalah ustaz. Dia akan beritahu, biasalah tu kak, kalau jenazah ada yang elok, ada yang tak. Saya ni dah biasa urus jenazah, dah tak heran dah. Yang putus kepala, pecah muka, segalanya saya dah biasa tengok kak. Tapi ni lain ustaz. Saya hantarkan gambar pada ustaz. Nak tengok. Ustaz, okey tak? Boleh tak ustaz bertahan dengan melihat gambar ni? Selepas tu ustaz pun dah dapat gambar tu. Rupanya waktu tu kan tengah bertelefon sambil tengok WhatsApp kan, kita boleh buat macam tu kan. Bila ustaz tu tengok gambar mama, dia boleh astaghfirullahalazim. Dengan ustaz terkejut. Lepas tu dia orang kata, yelah kak, saya tak pernah tengok jenazah macam ni. Saya dah banyak uruskan jenazah. Dekat Indonesia pun banyak saya uruskan jenazah. Ini kan pula kat Malaysia tiba-tiba nampak macam ni. Ya Allah kak, dia kata dia meninggal kenapa kak? Dia kata, jadi Kak Ina pun ceritalah yang dia meninggal sebab COVID. Ya Allah, memang terkejut. Tapi mereka tak boleh buat apa-apa. Diorang tak boleh pergi ke kebumian mama sebab mama dikebumikan mengikut syarat-syarat orang yang terkena COVID. Jadi anak dia yang uruskan semua. Anak dia bagi video, tengok keadaannya macam mana mama dikebumikan. Jadi si kakak ni tadi, Kak Ina ni tadi tanyalah macam mana anak yang sulung dia nak buat apa sekarang. Jadi anak sulung dia kata dia akan tinggal dekat rumah penthouse mama, uruskan barang-barang mama, dan rumah penthouse tu akan dijual lah, dia kata nanti. Jadi sejak daripada malam tu, pada satu malam, waktu tu dah ke bumi, hari yang ke bumi itulah, malamnya suami dia tak dekat rumah, kata Kak Ina. Dia tengah melayan TV. Dekat sebelah TV tu ada cermin, dan cermin tu boleh nampak pantulan tangga. Sedang dia tengok TV dengan anak-anak dia, dia pandanglah ke arah cermin tu. Dia nampak dekat tangga mama tengah berdiri dengan jubah hitam dan tudung hitamnya, dengan mukanya yang macam dia meninggal tu. Pada waktu tu Kak Ina menjerit sampaikan anak-anak dia ketakutan peluk dia. Kak Ina berpaling dan tengok ke arah tangga, tak ada siapa-siapa. Ya Allah, dia kata kenapa tiba-tiba macam ni jadinya? Dia orang pun tutup pintu, tutup TV, tutup lampu, masuk bilik anak beranak. Ketakutan. Dan pada malam tu mereka tak dapat tidur. Sebabnya mama berkeliaran dalam rumah. Macam mana dia orang tahu? Mama sambil berjalan dalam rumah tu, mama menyanyi lagu kegemaran mama. Pada waktu tu Kak Ina dengan anak-anaknya ketakutan. Sempat Kak Ina bagi WhatsApp pada ustaz.
minta ustaz datang besok. Dia orang dah ketakutan ni. Besok paginya ustaz datang. Ustaz kata, pelik dia kata, rumah ni dah berpagar, tapi kenapa jadi macam tu? Tapi dia katakan, akak jangan risau, dia kata, terus bacakan Yasin sampai ke hari ke-41. Sebab selepas tu dah tak ada apa-apa lagi lah. Jadi akak ni pun bergigih lah, dia kata. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu tu dia kata dia tengah semayang Zuhur. Bila semayang Zuhur, dia tak semayang dalam bilik. Dia akan semayang merata dekat ruang tamu, kadang-kadang ruang makan, untuk supaya semua tempat tu dapat disemayangkan. Tengah-tengah dia semayang, waktu dia tengah rukuk, dia tengok dekat celah kelangkang dia, kepala mama. Waktu tu melompat dia, waktu tengah semayang tu, ketakutan dia jadinya, macam mana dia nak semayang. Pada waktu tu dia kata dia tak tahu nak minta tolong macam mana lagi. Dia minta tolong pada Allah Ta'ala je lah, supaya dia permudahkan urusan semayang dia. Muka yang sama, baju hitam, tudung hitam, muka waktu dia meninggal ada dekat celah kelangkang. Ya Allah Tuhan, kau abang tak tahu lah macam mana ujian yang Kak Ina terima. Pada waktu tu dia panggil lagi ustaz. Ustaz kata, akak perkuatkan bacaan akak. Itu tandanya benda tu terkesan dengan apa yang akak baca. Dia nak akak lupakan segala bacaan-bacaan akak tu. Jadi Kak Ina pun ikut seperti apa yang disarankan oleh ustaz. Pada satu hari tu, ni bukan siang, ini bukan malam, ni siang, sedang Kak Ina berada dekat kawasan ruang tamu dengan anak dia. Dia tak berani nak jauh-jauh dengan anak-anak dia. Tiba-tiba dia dengar macam ada orang turun tangga. Rupanya bila dia tengok mama dengan berkafan turun daripada tangga. Bukan melompat lah dia turun, tapi dengan, ialah ada kapas-kapasnya. Astaghfirullahalazim. Abang tak tahu nak cakap. Waktu tu Kak Ina berlari keluar daripada rumah, ketakutan. Sampaikan dia duduk dekat depan rumah waktu tu, sampaikan ada orang peronda datang. Akak kenapa Kak? Akak takut ada benda dekat dalam rumah. Jadi terpaksalah yang peronda tu tengok kan, takut pencuri ke apa kan. Tak ada apa-apa. Dan Kak Ina pun duduk dalam rumah. Sejak daripada tu Kak Ina daripada Shopee, dia beli ayat Quran yang dipasang 24 jam tu. Dekat ruang atas, ruang bawah, ruang dapur, semuanya dibacakan dengan ayat suci Quran, supaya terhindar daripada benda-benda macam tu. Lepas tu, benda ni berlaku selama 41 hari. Dalam 41 hari macam-macam. Tapi bukan Kak Ina je yang kena, ustaz tu pun kena. Ustaz tu cakap, mama datang, duduk dekat ruang tamu rumah dia, tak balik-balik. Ustaz tu puaslah, angkat tangan tinggi, berdoa, baca azan, tak beralih. Diam aja. Dengan baju hitamnya, dengan tudung hitamnya, dengan muka sewaktu dia meninggal tu. Sampaikan ustaz tu terpaksa baca ayatul kursi secara kuat-kuat, azan kuat-kuat, barulah benda tu hilang. Tapi bukan sebarang-sebarang nak hilang. Yang si akak ni pula, waktu kejadian tu selama 41 hari tu lah, waktu tu suami dia tak ada kat rumah. Waktu tu dia kena kacau, memang teruk sangat. Kepala terbang dalam rumah, dia kata. Itu boleh dikatakan paling kerap. Lepas tu gula-gula naik turun tangga. Bukan melompat lah, tapi berjalan. Lepas tu mama dengan berpakaian hitam, dengan muka yang macam waktu dia meninggal, ada dekat tepi TV, ada dekat ruang tamu. Anak-anak memang ketakutan. Nak lagi rumah mak ayah, tak boleh. Waktu tu PKP, takkan nak tinggal dekat luar rumah, pasang kemah. Terpaksalah juga si kakak ni duduk dekat rumah dia, hadapilah apa-apa yang dia alami. Waktu dia semayang lah yang dia kata paling teruk dia kena. Ada sekali tu tengah-tengah dia semayang, tiba-tiba mama pegang kaki dia, tak kasih dia sujud. Melompat lagi. Memang tak boleh nak buat apa-apa. Cukup ke hari 41. Waktu tu memang lega, kata Kak Ina, mama akan hilang. Mesti akan hilang. Sebab dia kata, ustaz kata 41 hilang. Dan pada malam tu, suami dia ada dekat rumah. Dalam keadaan hujan renyai-renyai, Kak Ina rasa lega sebab dia sampai hari ke-41. Dan dia boleh tidur dengan tenang pada malam tu. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia dengar ada orang panggil dia, Ina, tolong mama, Ina, tolong mama. Sekali Kak Ina pergi dekat tepi tingkap, dia buka tingkap rumah dia. Dia nampak mama dekat pagar rumah. Dia buka tingkap, dia jerit, mama pergi dari sini.
Kita dah berlainan alam. Tolonglah Mama. Mama nak apa? Mama nak kacau kami sekeluarga. Mama tergelak. Hihihi. Tolong Mama. Dia sambung lagi. Tolong Mama. Hihihi. Dia gelak. Tolong Mama. Ya Allah. Tapi mujurlah. Dia dah tak berkeliaran dalam rumah. Dia ada dekat luar rumah. Jadi, bila beritahu dekat suami dia tak nampak. Bila beritahu ke anak-anak pun, beritahu ke anak-anak nampak. Anak dengan dia nampak. Jadi dia tanya dengan Ustaz, kenapa anak dengan dia nampak? Ustaz cakap, sebab mungkin Kak Ina dengan anak-anak makan makanan yang diberikan oleh Mama. Sebab itu suami dia tak nampak, suami dia tak nak makan. Jadi bertahan lagi lah selama tu. Bila masanya akan hilang, tak tahulah. Dan pada satu hari tu, dalam seminggu tu dah tak ada gangguan apa-apa, dan Kak Ina pun pada pagi tu dia nak pergi ke kedai. Dia tinggalkan anak dia, 2 orang dekat rumah. Dia pergi ke kedai dekat lah dalam satu kawasan yang sama. Nak beli lauk lah, nak masak. Bila dia balik, dia tengok anak dia dah menangis-nangis dekat depan rumah. Anak dia cakap, ada nenek dekat dalam rumah, nenek main dekat tangga, dia turun naik tangga. Lepas tu nenek nyorok dekat belakang almari yang ada dekat bilik bawah. La ilaha illallah. Kak Ina kata dia tak tahu nak buat macam mana. Demi anak-anak, dia kata. Suami dia tak ada waktu tu. Demi anak-anak, dia kuatkan, dia cek keseluruhan rumah, tak ada apa-apa berlaku. Tak ada apa-apa jumpa pun. Legalah juga, dia kata. Dan dia sempat telefon anak kepada Mama. Rupanya selama 41 hari tu, selama tu, anak kepada Mama pun diganggu. Anak dia cerita, bila nak masuk je waktu maghrib dekat rumah penthouse tu, si anak ni tadi dah kurung diri dia dalam bilik. Sebabnya Mama akan balik rumah, Mama akan masak, Mama akan tengok TV, dan Mama akan ketuk bilik anak dia. Bang, Mama nak masuk ni. Abang tak kasih Mama masuk. Sebagai anak pun jadi takut bila mak dia yang dah tahu dah meninggal dunia balik. Bila besok pagi dia tengok rumah penuh dengan tanah. Seram. Penuh dengan tanah. Jadi anak dia memang ketakutan. Maghrib je. Nak keluar tak boleh. Sebab PKP. Kita terhalang semua kan. Jadi dah buat macam tu, Ustaz kata tak apa, kita bertahan. Bertahan sampai ke 100 hari. Akhirnya pada hari yang ke 100, Kak Ina bermimpi Mama pergi daripada keluarga mereka. Dan sejak daripada tu, Kak Ina dah tak jumpa roh Mama lagi berkeliaran. Begitu juga dengan Ustaz, begitu juga dengan anak dia. Dan anak dia pun berpindah daripada rumah tu dengarnya dijual. Dan Mama hilang daripada hidup mereka. Kisah Kak Ina dengan Mama begitu menakutkan. Satu pengajaran yang sangat menakutkan yang Kak Ina lalui. Dan Alhamdulillah, Abang dapat sampaikan kisah ni. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang Abang sampaikan. Abang rasa inilah cerita yang paling panjang sekali Abang sampaikan. Abang minta maaf sangat-sangat sebab Abang mengambil masa 1 tahun untuk sampaikan cerita ni. Harap-harap cerita ni tak ada masalah. Abang dah baca Yasin, kowe pun dah betulkan jadi biru balik. Dah lega lah Abang biarkan. Waktu Abang mula-mula rakam 3 kali rakam gagal dengan kameranya tiba-tiba muka Abang, padahal Abang tengah bercakap tapi play muka Abang macam stuck macam tu je. Ada sekali, ada yang kali kedua blackout pula. Macam-macam ujian Abang kena pada waktu tu yang Abang ambil masa lama untuk ceritakan kisah ni. Dan kisah ni adalah berlaku pada tahun 2021 pada waktu tu kita tengah hangat-hangat PKP. Dan Alhamdulillah sekarang ni tak ada lagi lah. Dan kat mana lokasi cerita ni, Abang terpaksa rahsiakan sebab orang yang dah meninggal kan kita pun tak boleh nak beritahu. Jadi kalau siapa-siapa ahli keluarga yang tahu cerita ni, saya minta maaf sangat-sangat dan saya cuba sembunyikan seberapa banyak yang boleh. Yang penting adalah pengajaran daripada cerita ni. Okey, terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang Abang sampaikan dan hingga berjumpa lagi dalam hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.